الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat, dan mudah-mudahan senantiasa beroleh rahmah dan barakah dari sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hashr, iaitu merujuk surah yang ke-59 di dalam Al-Quran, dan surah ini mengandungi 24 ayat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Surah Al-Hashr ayat pertama dan ayat yang kedua. Surah Al-Hashr sebagaimana yang disebutkan di dalam muqaddimah Tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Imam Al-Hafiz Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bahawa surah Al-Hashr adalah merupakan surah Madaniyah, yakni diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di mana? Di Madinah. Dan surah ini sebagaimana yang disebutkan di awal tadi mempunyai 24 ayat, dan dia diturunkan selepas surah Al-Bayyinah, iaitu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Baik, apa kata Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah surah Al-Hashr? Dahulu salah seorang sahabat besar Rasulullah, iaitu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sering mengatakan bahawa surah ini dinamakan dengan surah Bani Nadir. Selain daripada surah Hasyr tu, dia juga disebut sebagai surah Bani Nadir.
kerana adanya kisah pengusiran Yahudi Bani Nadir di Madinah oleh Rasulullah dan sahabat di dalam surah ini. Ada satu riwayat daripada Sa'id ibnu Mansur yang mengatakan telah menceritakan kepada kami Hashim dari Abu Bishr dari tabi'in besar Sa'id bin Jubair bahawa Sa'id pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas tentang surah ini, dan Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahawa surah ini diturunkan di Bani Nadir. Begitu juga dengan Asy-Syaikhan. Dalam ilmu hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan hal yang sama, tetapi jalur yang berbeza, yakni bukan jalur Hashim tetapi dengan sanad yang sama. Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur Abu Uwanah dari Abu Bishr dari Sa'id bin Jubair, yang mana Sa'id pernah bertanya kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas tentang surah ini, dan dijawab oleh Ibnu Abbas bahawa surah ini diturunkan di Bani Nadir. Itu lebih kurang muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tentang surah Al-Hasyr. Baik, surah Al-Hasyr ini Allah nak menceritakan sama seperti ayat-ayat terakhir daripada surah sebelumnya. Sebab Al-Hasyr adalah surah 59, surah 58 iaitu surah Al-Mujadilah. Di hujung-hujungnya Allah menceritakan tentang persoalan jihad. Dan masuk surah Al-Hasyr, sekali lagi Allah nak membicarakan persoalan yang sama, iaitu persoalan jihad. Baik, kalau kita perhati susunan tertib-tertib surah Al-Quran, ada 10 surah. Bermula daripada surah 57 sampai surah 66. Cuba tuan-tuan rujuk dan perhati, surah 57 sampai 66 ada 10 surah. Dan 10 surah ini membicarakan dua persoalan penting. Pertama ialah persoalan infak, dan yang kedua ialah persoalan jihad. Infak dan jihad. Contoh, 10 surah yang berturut tu, surah yang ke-57 adalah surah Al-Hadid. Surah 58 adalah surah Al-Mujadilah. Surah 59 hak kita baca ni, surah Al-Hasyr. Surah yang ke-60 adalah surah Al-Mumtahanah. Surah 61 adalah surah As-Saff. Surah 62 surah Al-Jumu'ah. Surah 63 adalah surah Munafiqun. Surah 64 adalah surah At-Taghabun. Surah 65 adalah surah At-Talaq, dan surah yang ke-66 adalah surah At-Tahrim. Jadi ni ada 10 surah. Satu surah tu iaitu surah Al-Hadid berada di penghujung juzuk 27. Satu-satunya surah berada di penghujung juzuk 27. 9 yang baki lagi tu semua duduk dalam juzuk yang sama, juzuk 98. Bermula daripada Mujadilah sampai Tahrim, 9 surah tu semua duduk dalam juzuk yang ke-28. Baik, pembahagian infak dan jihad macam ni. Kalau surah Al-Hadid, dia membicarakan dua-dua, infak dan jihad. Masuk Al-Mujadilah, jihad sahaja. Masuk Al-Hasyr, jihad sahaja. Masuk Al-Mumtahanah, jihad sahaja. Masuk As-Saff, jihad sahaja. Bila start surah Al-Jumu'ah, infak sahaja. Al-Munafiqun, infak sahaja. At-Taghabun, infak sahaja. At-Talaq, infak sahaja. Bila masuk terakhir At-Tahrim, dia gabung macam hak mula-mula, infak dengan jihad. Jadi itu persoalan-persoalan berkaitan dengan 10 surah tadi. Baik, dalam ayat yang pertama, surah ini dimulakan dengan kalimah tasbih, penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
Dan bila dia dimulakan dengan kalimah tasbih, ini bermakna surah Al-Hasyr termasuk di dalam surah-surah musabbihat. Apa makna surah musabbihat? Surah musabbihat bermakna surah-surah yang di awal surah tersebut dimulakan lafaz tasbih, yakni penyucian kepada Allah. Mungkin dia datang dengan kalimah sabbaha, seperti surah ni. Ada kalimah datang yusabbihu, ada kalimah datang sabbiha. Semua tu adalah dimulakan dengan perkataan atau kalimah tasbih. Jadi ada berapa surah yang dimulakan dalam Quran ni dengan tasbih penyucian kepada Allah. Yang ni adanya perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada kata 6 surah, ada kata 7 surah, ada kata 9 surah, ada kata 10 surah. Jadi secara umum kita dapat tahu biasanya ada 7 surah. Baik, 7 surah tu kita ambil 5 surah duduk dalam 10 tadi dah. 5 surah tu duduk dalam 10 tadi. Tuan-tuan boleh cek. Pertama, surah Al-Hadid dimulakan dengan kalimah tasbih. Ada tadi. Yang kedua, surah ni, Al-Hasyr, dimulakan dengan kalimah tasbih. Kemudian surah As-Saff dimulakan dengan kalimah tasbih. Surah Al-Jumu'ah dimulakan dengan kalimah tasbih. Dan surah At-Taghabun dimulakan dengan kalimah tasbih. Jadi daripada 7 surah musabbihat, 5 tu duduk dalam 10 tadi dah. Baki lagi 2 duduk di mana? 2 lagi duduk pada surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan tu. Dan yang ketujuh terakhir duduk dalam surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi. Tu 7 surah yang disebut sebagai surah musabbihat, yang dimulakan dengan kalimah tasbih, penyucian kepada Allah. Baik, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbihlah kepada Allah apa-apa yang berada di langit dan apa-apa yang berada di bumi. Baik, dalam surah ini, dalam ayat ini, dia datang kalimah tasbih, perkataan tasbih dengan perantaraan fi'il madi. Maksud fi'il madi telah berlalu. Ada surah tertentu dia datang dalam bentuk fi'il mudhari', sedang melakukan. Dan ada surah membincangkan akan datang. Ni nak membawa maksud kepada kita, semua makhluk Allah yang Allah jadikan, sama ada mereka ni adalah penghuni langit atau mereka ni penghuni bumi, sebelum ni pun mereka semua ni telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ni. Dan sekarang ini pun, detik ini, masa ini pun ada makhluk-makhluk Allah yang juga sedang bertasbih kepada Allah. Dan akan datang sekalipun, hak nak mari ni, hak tak tahu seminit lepas ni, 2 minit lepas ni, sampailah dunia ini dikiamatkan oleh Allah, juga akan ada makhluknya sama ada di langit dan bumi yang tetap akan bertasbih menyucikan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kepentingan tasbih? Kepentingan tasbih ialah kita nak menyucikan, kita nak cleansing. Kita nak buang kekotoran-kekotoran yang dinamakan sebagai syirik kepada Allah. Itu tujuan tasbih yang besar dan terpenting. Kerana kalimah tasbih ni adalah mazhar. Apa maksud mazhar? Pernyataan kepada kalimah tauhid. Sebab bila kita bertasbih kepada Allah, tujuan kita bertasbih nak menyucikan Allah daripada perkara-perkara dan sifat-sifat yang tidak layak untuk kita nisbah dan sandarkan pada Allah. Apa saja sifat kelemahan, apa saja sifat kekurangan, apa saja sifat yang tidak berhak dan layak, kita nak buang untuk disandarkan dan dinisbahkan pada Allah. Itulah tasbih. Jadi di sini mengajar kita peranan penting antara dakwah Nabi Muhammad datang ialah untuk menyucikan Allah daripada sifat ini semua.
Sifat apa? Sifat-sifat syirik yang tidak layak dan berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila disebutkan bertasbih apa-apa yang berada di langit dan di bumi, maknanya kita kena faham selain daripada kita makhluk yang dijadikan oleh Allah iaitu manusia, ada makhluk-makhluk Allah yang Allah paparkan kepada kita, kita kenal, kita tahu dan kita faham makhluk tu. Sebagai contoh, hak kita boleh tengok banyaknya jenis-jenis haiwan dan binatang hak kita nampak. Ada makhluk Allah yang namanya jin, kita tak nampak. Ada makhluk Allah yang namanya malaikat, kita tak nampak. Ada makhluk-makhluk Allah yang mungkin kita tak pernah terbayangkan rupa dia, jenis dia. Semua ni bertasbih kepada Allah mengikut keadaan dan level mereka. Jadi Allah kurniakan kepada mereka jenis bahasa, jenis suara yang layak untuk mereka bertasbih kepada Allah, tapi kita tak faham. Mungkin ada satu ketika kita dengar burung bunyi ciap 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 tu bukan ciap biasa, tapi dia sedang bertasbih kepada Allah. Mungkin kita dengar suara kata ong ong ong, kita ingat panggil hujan, mungkin dia bertasbih kepada Allah. Baik, apapun semua makhluk bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah zat yang al-aziz, maha perkasa, al-hakim, dan dialah Allah zat yang maha bijaksana. Baik, di ayat ini apakah yang Allah nak kaitkan sifat kemaha perkasaan dia dengan penceritaan kisah dalam surah ini? Yang pertama ialah bila Allah menisbahkan dirinya maha perkasa, bermakna Allah layak dan Allah berhak untuk memberi hukuman kepada sesiapa pun di kalangan makhluknya. Lebih-lebih lagi nak beri hukum pada siapa? Siapa yang menentang Allah, iaitu dari sudut mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah layak dan berhak untuk hukum mereka. Siapa yang berbuat dosa dan keburukan di dalam kehidupan ini, Allah layak dan berhak untuk menghukum mereka. Baik, dan dalam kes ini Allah layak dan berhak untuk menghukum Yahudi Bani Nadir kerana mereka telah mengkhianati dan membelot perjanjian kesetiaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah. Jadi Allah layak dan berhak untuk itu. Walaupun hubungan itu sesama kemanusiaan. Nabi Muhammad dan sahabat dari satu sisi manusia, dan Yahudi Bani Nadir dari satu sisi pun manusia. Tetapi bila pembelotan dan pengkhianatan berlaku, Allah layak dan berhak untuk menghukum mereka dari sudut ini. Yang kedua, Al-Hakim, sifat maha bijaksana Allah. Kalau kita tengok apa saja situasi, condition dan percaturan dalam alam ini, semua ada campur tangan daripada Allah, kemaha bijaksanaan Allah. Bijak Allah di mana? Ialah bila berlakunya pengusiran Yahudi Bani Nadir. Walaupun nisbah bagi sifat dan psikologi seorang manusia kena halau keluar daripada bumi kelahiran sendiri, kena halak keluar daripada satu tempat yang kita dah beratus-ratus tahun keturunan kita ditinggal di situ, adalah sesuatu yang cukup memeritkan, satu yang cukup menyedihkan. Tetapi di sisi Allah, hukuman tersebut lebih ringan berbanding dengan azab Allah mereka menentang Allah dan Rasulnya. Maksudnya bab diusir tu lagi kecil, lagi ringan di sisi Allah. Kerana apa? Kerana Allah nak memberi peluang di sini. Sebab itulah Allah nisbahkan maha bijaksana dia. Allah tidak terus menghukum seseorang hambanya yang melakukan kesilapan dan kesalahan, yang terseleweng dalam kehidupan, lebih-lebih lagi seperti Yahudi Bani Nadir. Walaupun mereka ni Yahudi, mereka menentang Allah, mereka menentang Nabi, mereka menentang Islam, mereka tetap hamba Allah yang Allah nak beri peluang mereka kembali pada dia. Jadi bila diusir, hidup lagi ke tak? Orang perambat, hidup lagi.
Orang usir, hidup lagi. Bermaksud bijaksananya Allah, Allah bagi peluang. Dengan kehidupan tersebut, kamu balik ke pangkal jalan, kembali kepada Allah, beriman kepadanya dan Rasulnya. Sama juga dengan kita sebagai contoh. Kita ni, antara sedar tak sedar, perasan tak perasan, berapa banyak dah kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita buat pada Allah. Hak kita mungkin sedar, tak sedar, perasan, tak perasan, ada dosa kecil, ada dosa besar. Mungkin terbuat syirik, sedar, tak sedar. Tapi Allah bagi hidup tak sampai hari ini? Allah bagi hidup. Sama Allah nak bagi peluang sekiranya kita ni koreksi diri, kita muhasabah diri, kita kembali pada dia, Allah nak suruh bertaubat. Jadi bila kita bertaubat bermakna kita kembali kepada Allah dan meninggalkan jalan-jalan kesesatan dan kesalahan sebelum ni. Tu bijaksananya Allah terhadap makhluknya walaupun dia adalah Yahudi Bani Nadir. Baik. Yang kedua, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dan dialah Allah yang telah mengeluarkan allazina kafaru, orang-orang kafir itu, min ahlil kitab, daripada ahlil kitab, khususnya merujuk siapa? Yahudi Bani Nadir, min diyarihim, daripada kampung halaman mereka ataupun rumah-rumah mereka ataupun boleh kita kata penempatan mereka, li awwalil hasyr, pada pengusiran yang pertama. Baik. Di sini kita kena faham bahawa pengusiran oleh Rasulullah dan para sahabat kepada Yahudi Bani Nadir ni bukan yang pertama, tetapi adalah pengusiran yang kedua. Bukan dua kali berlaku pada Yahudi Bani Nadir, tak. Berlaku pada Yahudi Bani Nadir tu pertama kali, tapi ni dah kali yang kedua. Sebab lebih awal sebelum ni Rasulullah dah usir satu lagi kelompok Yahudi, iaitu Yahudi Bani Qainuqa. Okey, nak bagi jelas dia punya timeline. Yang Allah cerita dalam surah ni, Allah usir, Nabi usir siapa? Yahudi Bani Nadir, berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijrah. Yahudi Bani Nadir, Rabiul Awal 4 Hijrah. Sebelum tu, pada tahun yang kedua Hijrah, 2 tahun sebelum tu Rasulullah dan sahabat dah usir satu kelompok Yahudi, nama dia Yahudi Bani Qainuqa. Sekali seorang je, tapi nak abad Bani Nadir ni kira yang kedua selepas Bani Qainuqa. Kalau nak bagi jelas, saya bagi timeline macam ni. Kalau kita belajar tentang sejarah ataupun sirah peperangan Rasulullah, ada 28 peperangan. Bermula daripada tahun 2 Hijrah sampai tahun 9 Hijrah. Ada berapa? 28. Tahun yang kedua tu paling banyak, ada 8 peperangan. Tahun yang kedua saja. Pertama disebut Perang Abwa. Yang kedua Perang Bawat. Yang ketiga Perang Usyairah. Yang keempat Perang Safwan. Perang Safwan dalam sejarah ni dia ada nama lain, Badar Ula, Badar yang pertama. Bukan hak bulan Ramadan tu dah. Yang kelima tu baru Badar Kubra. Badar Kubra ni lah hak kita selalu duk cerita dalam sejarah yang berlaku pada bulan Ramadan. Yang keenam, peperangan dengan Bani Sulaim. Yang ketujuh tu dengan Bani Qainuqa. Tahun 2 Hijrah. Hak kita kata hak paling awal. Yang ke-8, Perang Gandum. Kita dah cerita dulu Perang Gandum ni, nama dia Perang Suwaid. Jadi 2 Hijrah ada 8 peperangan. Tahun 3 Hijrah ada 4. Pertama Perang Zu Amrin. Yang kedua, selepas Zu Amrin, dia ada Perang Buhron, nama dia Perang Buhron, atau orang sebut Perang Bahron. Yang ketiga Perang Uhud, yang terkenal itulah perang yang kedua besar tu, Perang Uhud. Dan yang keempat keesokan harinya. Ada sisa-sisa dan saki baki hak tak balik lagi. Hari ni habis Perang Uhud, esok dia nak try lagi.
Yang ni nama dia Perang Hamra'ul Asad. Masuk tahun keempat Hijrah cuma ada 2. Dengan Yahudi Bani Nadir ni, hak kita sebut 4 Hijrah, dan satu lagi Perang Badar, disebut Badar terakhir ataupun Badar Al-Mau'id. Dan 9 Hijrah, hak ujung sekali satu je, Perang Tabuk. Okey. Baik. Kita punya rentetan ni macam ni. Kenapa orang-orang Yahudi ni hampir kesemuanya diusir oleh Rasulullah? Qainuqa 2 Hijrah, Bani Nadir 4 Hijrah. Nanti setahun kemudian 5 Hijrah lepas Perang Ahzab, Bani Quraizah pula akan diusir. Baik. Yahudi ni ada 3 kelompok terbesar di Madinah. Bila mana Rasulullah hijrah, Rasulullah masuk ke Madinah, macam kita sebut tadi, ada Qainuqa, ada Nadir, ada Quraizah. Jadi start di mana? Mereka mula mempertingkatkan kebencian mereka, kedengkian mereka kepada Rasulullah dan sahabat serta kepada Islam. Ini ekoran berlaku selepas tentera-tentera kafir musyrikin Mekah kalah dan tewas teruk dalam Perang Badar. Jadi sebelum berlaku Perang Badar tu, orang-orang Yahudi tahu dah umat Islam akan bertempur dengan kafir musyrikin Mekah di medan Badar. Jadi mereka mengharapkan apa? Mereka mengharap dan mengimpikan bahawa tentera Islam akan kalah, akan tewas. Sebab sebelum ni pun Rasulullah dan sahabat mari hijrah ke Madinah, mereka memang tidak suka dengan kedatangan Nabi. Mereka benci dan dengki dengan Nabi. Jadi bila kata nak berlaku perang ni, mereka harapkan tentera Islam kalah. Lebih-lebih lagi kuantiti dan jumlah tu terlampau besar. 1000 nak lawan berapa? 313. Nisbah seorang tentera Islam kena lawan 3 tentera kafir. Kalau kita hari ni bertumbuk, kita seorang nak lawan pihak musuh tu 3. Hak seorang ni lawan 3. Hak seorang ni nak lawan 3. Atas kertas siapa menang? Atas kertas tentera kafir musyrikin Mekah lah. Kalau nak dibandingkan dengan jumlah, memang kalah dah atas kertas. Nak dibanding dengan logistik dan persenjataan, lagi kalah. Tentera kafir musyrikin siap, lengkap bersenjata, ada untanya, tentera berkudanya. Tentera Islam serba naif dan dhaif pada masa tu. Jadi Allah beri bantuan kepada Rasulullah dan sahabat dengan menurunkan apa? Tentera-tentera dari kalangan malaikat. Jadi bila dapat berita kafir musyrikin kalah, lagi nak marahlah. Kita harapkan Islam kalah, tiba-tiba tak kalah, kawan tu pula kalah. Jadi mula meningkatkan kemarahan dan kedengkian. Jadi ekoran daripada itu, ada satu peristiwa yang mana salah seorang pemimpin Bani Nadir, nama dia ialah Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf selain seorang pemimpin, dia juga seorang penyair. Dia sebelum ni banyak mengarang syair-syair yang mencaci, memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat syair tu nak kata hak huduh-huduh, nak kata hak buruk-buruk terhadap peribadi dan batang tubuh Nabi. Satu ketika kawan ni Ka'ab bin Al-Ashraf, dia bawa sejumlah 40 orang pengikut dia keluar dari kota Madinah. Nak pi mana ni? Nak pi ke bumi Mekah. Dia tu duduk dalam kota Madinah, dia nak pi ke bumi Mekah. Dia pi ke bumi Mekah, dia bertemu dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan jadi pemimpin masa tu. Sebab pemimpin mereka sebelum ni dah mampus dalam perang Badar. Siapa? Abu Jahal lah. Sebelum ni kan Abu Jahal pemimpin mereka. Perang Badar awal lagi Abu Jahal mampus. Jadi orang angkat Abu Sufyan. Jadi dia pi tu nak buat satu komplot secara rahsia, secara diam-diam, untuk sama membantu, tolong menolong, nak menghancurkan dan menewaskan Rasulullah dan sahabat di Madinah. Tujuan mereka buat tu, bahasa mudahnya, tentera-tentera kafir musyrikin serang daripada pihak luar, mereka akan bertindak gunting dalam lipatan, serang daripada pihak dalam. Okey. Bila kawan ni jumpa Abu Sufyan ni bukan orang biasa-biasa, dia pun orang cerdik, dia pun orang intelek. Jadi dia terfikir sesuatu yang agak berbeza.
Kerana apa? Kerana apa orang-orang Yahudi ni datang jumpa dia untuk jalinkan ikatan ni? Kerana bagi Abu Sufyan, orang-orang Yahudi, kepercayaan, akidah dan agama mereka lebih hampir dan mirip dengan Muhammad. Bukan dengan kami. Contoh, kepercayaan orang Yahudi beriman kepada Allah. Mereka juga beriman kepada Nabi-Nabi dan Rasul, terutama Nabi mereka, Nabi Musa. Mereka juga beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Taurat. Dan ini punya persamaan yang hampir dan dekat dengan apa yang Muhammad dakwah dan bawa. Muhammad pun mendakwahkan hanya beriman kepada Allah tanpa mensyirik dan mempersekutukannya. Dia juga diturunkan oleh Allah sebuah kitab Al-Quran sama seperti Nabi Musa. Dan dalam Al-Quran diminta kita semua, sahabat-sahabat di zaman Rasulullah, supaya beriman dan percaya kepada Nabi-Nabi yang Allah cerita dalam Al-Quran. Tiba-tiba kamu ni mari minta bantuan, pertolongan dengan kami, hak akidah dia jauh berbeza dengan kamu. Kami ni menganut agama paganisme, menyembah apa? Menyembah berhala, menyembah patung-patung, satu benda yang terlarang dan kontradik dengan kepercayaan kamu dan Muhammad. Kredit jugalah Abu Sufyan ni. Patutnya kamu tu lebih sokong Muhammad. Kepercayaan kamu dekat dengan dia, tiba-tiba mari minta tolong kami, hak akidah tu terbalik kot. Jadi dia cuba soalan trik kepada Ka'ab. Wahai Ka'ab, apa pandangan dan pendapat kamulah antara agama yang dibawa dan didakwahkan oleh Muhammad ni dengan agama kami ni, kepercayaan kami, paganisme ni, hak sembah patung, sembah batu, sembah berhala ni, di antara dua ni, manakah yang lebih benar dan lebih lurus jalannya? Kawan tu bagi trik kat dia. Jadi agak-agak dia nak jawab apa? Inilah nak cakap mentaliti orang Yahudi. Mereka sanggup berdusta, mereka sanggup berbohong, mereka sanggup bermuka-muka kerana nak meraihkan sokongan kepada pihak mereka. Walaupun tu berlawanan dan telah menjatuhkan akidah mereka sendiri. Patut jawapan mereka apa kalau tanya lagu tu? Muhammad itulah hak sungguhnya, Muhammad itulah hak betulnya, Muhammad itulah hak benarnya. Tapi kerana nak bersekongkol, nak bersepakat dengan kawan ni, jalan kamu yang lebih benar, jalan kamu yang lebih betul daripada jalan Muhammad. Ni bukan saja-saja, Allah rakam dialog dan perkataan ni dalam surah An-Nisa ayat 51. Tuan-tuan boleh cek. Inilah perkataan kawan tu. Okey. Bila rahsia ni, hal ini diketahui oleh Rasulullah. Rasulullah tahu Ka'ab bin Ashraf keluar dari Madinah pergi Mekah nak buat pakatan ni. Maka Rasulullah telah utuskan 4 orang sahabat dia. Pertama ialah Muhammad bin Maslamah. Yang kedua ialah Ibad bin Bashar. Yang ketiga Abu Na'ilah. Yang keempat Al-Haris bin Aus. Tujuan apa 4 orang ni diutus oleh Rasulullah? Untuk menamatkan riwayat Ka'ab bin Al-Ashraf tadi. Kerana perbuatan dan tindakan Ka'ab tu seolah-olah telah membelok dan mengkhianati perjanjian kesetiaan Mitsaqul Madinah, piagam Madinah sebelum ni. Contoh antara isi piagam Madinah yang selalu kita sebut, mana-mana musuh yang datang dari luar kota Madinah, yang mana musuh ini mereka punya targeted, mereka punya mark ialah Islam. Musuh yang datang dari luar Madinah ni, target mereka, mark mereka Rasulullah dengan sahabat orang Islam. Jadi berkewajipan bagi Rasulullah dan sahabat mempertahankan kota Madinah dan berkewajipan bagi sekutu-sekutu dalam kota Madinah seperti Yahudi-Yahudi tadi membantu Rasulullah mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh. Begitu jugalah dalam perjanjian tu kalau berlaku sebaliknya. Musuh yang datang dari luar kota Madinah bukan nak ke orang Islam, tapi mereka targeted dan mat kepada orang Yahudi. Jadi berkewajipan bagi Rasulullah dan sahabat bantu orang Yahudi mempertahankan kota Madinah dari musuh luar. Walaupun tu bukan musuh Islam. Tapi ni bukan kata buat lagu tu. Keluar dari kota Madinah, pi bersekongkol dengan musuh supaya suruh serang. Memanglah. Jelas-jelas dah ni mengkhianati dan membelot. Hukum dia adalah hukum bunuh.
Sebab pengkhianatan kepada perjanjian, pembelotan kepada perjanjian di sisi Islam, di sisi agama, di sisi Rasulullah bukan benda kecil, tuan-tuan. Kerana pengkhianatan dan pembelotan, mungkin satu-satu pemerintahan boleh jatuh, satu-satu negara boleh hancur, satu-satu pemimpin boleh jatuh kalau sekiranya berlaku pengkhianatan. Benda besar, hukum bunuh. Walaupun demikian, tengok kebijaksanaan cara Rasulullah. Hak buat PL ni siapa? Dia seorang saja. Maka Rasulullah menghukum dia seorang. Tapi Rasulullah tak kacau Yahudi Bani Nadir yang lain. Sebab hak lain tak terlibat. Kawan tu je terlibat pun. Okey, bagaimana pula dengan Qainuqa sebelum ni? Secara ringkas, Qainuqa sebelum ni, dia berlaku kes seorang wanita muslimah. Wanita muslimah ni, dia pi ke pasar Yahudi, pasar Bani Qainuqa, pasar terbesar di Yasrib untuk berbelanja dan membeli belah. Jadi bila di sana nak berlaku transaksi jual beli, Yahudi ni ada cuba mempermain dan memperolokkan wanita ni supaya dia ni buka penutup muka, cadar muka dia. Jadi dia sebagai wanita muslimah yang taat, dia menolak benda tu, dia tak mau buka. Jadi bila dalam keadaan dia duk memilih-milih barang tu, mari Yahudi seorang kat belakang ambil punca kain pakaian dia tu, dia ikat pada satu benda. Jadi bila kawan ni bangun, menyebabkan apa? Terangkat kain tu sehingga menampakkan sebahagian aurat dia dari belah belakang. Jadi dia pun minta tolonglah atas perkara tersebut. Kebetulan ada seorang lelaki Muslim di pasar tersebut, bila dengar kawan ni menjerit, nak pi tolong. Bila lelaki Muslim ni nak pi tolong, dia dibantai, dikeronyok beramai-ramai oleh pemuda Yahudi. Bantai saja okey lagi, keronyok saja okey lagi, sehingga tragedi ini berakhir dengan kematian. Mati kawan tu. Dan bila mati ni benda besar sebab melibatkan nyawa. Sebab salah satu perjanjian Piagam Madinah, umat Islam kena jaga hak-hak orang Yahudi pun kena jaga hak-hak orang Islam. Jangan kacau, jangan sailang. Ni bukan kata apa dah ni sampai tahap hilangnya mawa, pembunuhan berlaku ni. Jadi ni benda besar. Akhirnya Rasulullah dan sahabat telah mengepung benteng Yahudi Bani Qainuqa. Berapa belah hari, ada riwayat sebut 15 hari 15 malam. Dalam tu ada 700 orang lebih. 400 tanpa senjata, 300 lagi lengkap bersenjata. Ada pakai topi, ada baju zirah, ada pedang dan sebagainya. Tapi dengan jumlah 700 tu, berani tak berani mereka nak bertempur face to face dengan Rasulullah? Tak berani. Duk berkurung dalam benteng dia tu lah. Duk bertahan dalam benteng tu lah. Face to face tak berani. Akhirnya habis bekalan makanan apa, Rasulullah mensyaratkan supaya mereka ni diusir keluar akibat pengkhianatan tadi. Kemudian marilah bapak kepada segala bapak munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Pasal apa Abdullah bin Ubay datang? Baik. Sejarah sebelum ni, sebelum suku Aus dan Khazraj, kita panggil sahabat Ansar tu, sebelum mereka masuk Islam, sebelum Nabi hijrah, dua suku ni, Aus dan Khazraj, selalu berperang berpuluh-puluh tahun dah. Jadi dua suku ni dia ada sekutu masing-masing dari pihak Yahudi. Sebagai contoh, suku Aus, sekutu mereka Yahudi Bani Quraizah. Kalau suku Khazraj, sekutu mereka Yahudi Bani Qainuqa dengan Yahudi Bani Nadir. Jadi hak berlaku ni Yahudi mana? Qainuqa. Sekutu mereka Khazraj. Salah seorang pemimpin Khazraj, kawan itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Mari terhegeh-hegeh menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong kasihani mereka, tolong lepas mereka. Kerana sebelum kedatangan kamu sebelum ni pun 700 orang ni lah yang selalu membela aku di belakang aku. Ketika Khazraj duk bertempur dululah, dia nak cerita ni. Jadi adakah kamu nak menamatkan riwayat 700 orang ni hak sebelum ni banyak tolong dan bantu aku dalam masa satu hari? Jadi aku minta keselamatan dan keamanan nyawa bagi mereka. Jangan bunuh lah. Jangan bunuh. Padahal mereka mampu tak kalau mereka nak bertempur face to face dengan jumlah 700? Bila saya sebut 700, mungkin mentaliti dan otak kita zaman sekarang, tentera ada 700. Memanglah takut, memang nak kalah. Tuan-tuan, 700 ni, Nabi Perang Badar ada berapa?
Nabi perang Badar sebelum ni baru 300. Maksudnya mereka ada berapa? 7, jauh lebih besar, 2 kali ganda. Kalau mereka nak berperang face to face pun. Tapi bila sebut 700, otak zaman sekarang ni, Allah 700 sikit. Sebab kita duk tengok tentera hak berjuta puluh ribu tu. Rasulullah dengan sahabat pun 300, mereka 7. Memang boleh lawan, tapi penakut. Akhirnya, Rasulullah beri keamanan. Wahai Abdullah bin Ubay, mereka milik kamu, untuk kamu. Maksudnya Rasulullah jamin keamanan nyawa, tak bunuh, tapi dengan syarat kamu kena keluar dari bumi Madinah. Jadi itulah hak berlaku tahun 2 Hijrah, hak awal tadi tu. Dah keluar dah. Kumpulan yang pertama Yahudi Bani Qainuqa, sebab tadi. Baik, sekarang ni kita nak pi. Nak isyak dah. Baru tak start lagi ni. Boleh ke? Boleh. Okey. Baik, bagaimana nak berlaku pengusiran Yahudi Bani Nadir pula? Baik, pemimpin awal sebelum ni Ka'ab bin Ashraf kena bunuh dah kan? Baik, mereka dah ada pemimpin lain. Jadi kisahnya bermula ialah bila mana Rasulullah dan beberapa sahabat beliau, antaranya Rasulullah bawa Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah bawa Sayyidina Umar, Rasulullah bawa Sayyidina Ali dan beberapa sahabat lain. Nak pi ke mana? Rasulullah ni nak pi ke perkampungan Yahudi Bani Nadir. Buat apa Rasulullah nak pi? Nak menyelesaikan satu urusan penting, iaitu permasalahan diat. Apa dia diat? Apa dia diat? Diat ni dalam hukum Islam, sekiranya kita membunuh seseorang dengan niat, dengan sengaja, memang kita niat nak bunuh dia dengan sengaja, maka kalaulah kita ni ditangkap, kita ni dibicarakan, terbukti pembunuhan tu berlaku dengan, kita kata bukan kita ni gila ke, mental ke, memang kita ni siuman, dan kita bunuh kawan tu, bila hakim tanya, kamu bunuh ni ada sebab-sebab tu? Dah, aku memang sengaja. Bukan kata tak ada niat, aku memang ada niat nak bunuh dia. Jadi, hukuman dalam Islam ialah hukum qisas, bunuh balas. Tetapi sekiranya kes pembunuhan tu berlaku tak sengaja, tanpa niat. Jadi bila tanpa niat, kalaulah keluarga tu minta imbalan, maknanya orang sebagai pelaku tadi, hak tanpa niat, kena buat pembayaran diat. Buat pembayaran diat. Dia banyak kes diat ni. Kalau keluarga tu kata sebab depa dua orang ni berkawan baik, jadi kami pun maafkanlah orang yang buat tu. Jadi tak payah bayar diat, hapus dengan maaf tu. Contohlah kadang-kadang kan kita lama tak jumpa kawan, kita ambil batu kecil sebiji. Kita ambil batu kecil sebiji, lama tak jumpa kawanku. Kita niat nak bergurau, kita pun baling. Pak kena kepala dia, rebah, meninggal. Allah. Niat ke tak tu? Tak niat, niat nak bergurau lah. Lepas tu nisbah pula batu besar ni takkan boleh membunuh pada adat, tapi kena tu meninggal kawan tu. Maksudnya terjadi kes pembunuhan tak sengaja dan tanpa niat. Maksudnya kena bayar dia. Apa cerita sebenar yang berlaku tentang dia? Kita kena reverse pula. Kena flashback pula. Jadi kena tinggal. Saat ni Rasulullah berjalan nak pergi Bani Nadir. Isu diat pula. Baik, diat macam ni. Dulu pernah Rasulullah, secara ringkas kita nak cepat, Rasulullah hantar satu rombongan sahabat. Tujuan dia untuk mendakwahkan Islam dan mengajarkan Islam kepada satu suku yang berada di Najd. Najd di mana sekarang? Di Riyadh lah. Kalau Arab Saudi tu ibu kota dia, Riyadh tu Najd. Suku tu ialah suku Bani Amir. Ingat suku ni, suku Bani Amir. Jadi Rasulullah menghantar lebih kurang 70 orang sahabat dengan tujuan yang besar ni. Ada riwayat sebut 70 sahabat ni yang memang excellent dan berkualiti. Ada riwayat kata kesemuanya adalah hafiz Quran, ataupun mungkin sebahagian. Jadi bertolaklah rombongan 70 orang sahabat nak pergi ke mana? Perkampungan Bani Amir di Najd. Tujuan dia dakwah dan nak mengajarkan Islam. Bila sampai di satu tempat ni nama dia Bi'run Ma'unah. Ni dah dalam sejarah disebut peristiwa dan tragedi Bi'run Ma'unah. Jadi sahabat yang 70 orang tadi berehat di sini, berhenti letih. Jadi bila nak berjalan jauh ni, banyaklah bawa bekalan, bawa unta-unta yang lebih. Jadi bila duduk berkemah tu, ada 2 orang sahabat ditugaskan untuk mengembalakan unta-unta ni lah. Jadi nak mengembala unta ni takkan tempat berkemah. Carilah tempat-tempat yang sesuai unta nak cari makan, nak cari minum tu.
Jadi dua orang ni bawa unta ni agak jauh daripada tempat berehat, tempat perkemahan tu. Siapa dua orang ni? Pertama ialah Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri, yang kedua ialah Munzir bin Uqbah bin Amir. Jadi dua sahabat ni jaga dan gembala unta. Ringkas cerita, tiba-tiba dua sahabat ni jadi pelik dan aneh. Pasal apa pelik dan aneh? Kerana mereka melihat seolah-olah ada sekawanan burung pemangsa. Kita sebut burung apa tu? Burung herring ke apa? Burung herring tiba-tiba terbang ke arah perkemahan tadi. Pelik ni, pasal apa burung ni ramai-ramai pergi situ. Jadi untuk mencari tahu sebab dia, dua orang ni pun kembali semula ke tapak perkemahan. Dari jauh mereka melihat sebahagian besar sahabat-sahabat tu dah tersungkur menyembah bumi dalam keadaan luka dan berdarah. Rupa-rupanya suku Bani Amir tu yang diketuai oleh Amir bin Tufail dengan sekutu-sekutu dia pi buat apa? Pi serang. Pi bunuh sahabat-sahabat tadi. Jadi bila melihat keadaan tersebut, dua orang ni masing-masing berbicara. Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri bagi cadangan dan saranan. Kita ni tinggal berapa? Tinggal dua orang dah ni. Sahabat-sahabat lain tu dah tersungkur. Ada sebahagian yang meninggal, syahid dah. Jadi memandangkan kita ni tak ada orang, aku bagi cadangan kita berdua cepat-cepat kembali ke Madinah, kita beritakan hal ini kepada Rasulullah. Tapi Munzir bin Uqbah bin Amir menolak. Dia kata kalau kita nak kembali kepada Madinah jauh. Tapi kalau kejadian ni berlaku macam mana pun, cepat atau lambat mesti sampai berita ni kepada Rasulullah juga. Jadi alang-alang, kita kata, apa orang Melayu sebut, alang-alang mengeluk berasam, biar sampai ke pangkal lengan. Lagipun kita dah tinggal dua orang, biarlah dua orang pun kita tetap lawan mereka. Sekurang-kurangnya kalau kita kalah dan terkorban, kita menyusul syahid sahabat-sahabat yang lain. Ni semangat. Jadi pilah dua orang ni, lawanlah juga hak ramai-ramai tadi. Akhirnya hak mula-mula terkorban dan syahid siapa? Hak bagi cadangan tu lah, Munzir bin Uqbah bin Amir, terkorban syahid. Hak tinggal siapa? Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri. Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri tertangkap. Dia tak terbunuh. Dia tertangkap kemudian ditawan. Bila ditawan, ringkas cerita, ketua tadi, Amir bin Tufail, bawa dia balik ke rumah dia sebagai tawanan. Bila sampai di rumah, masuk dalam rumah dia, bila mak Amir bin Tufail tengok kawan ni, dia tanya, siapa ni? Ni tawanan aku. Jadi apa mak Amir sebut? Demi hak aku sebagai ibumu, aku minta kepada kamu supaya bebaskan dia sebagai hamba aku. Suruh bebas. Pasal apa? Wallahu alam cerita sebenar di sebalik ibu Amir bin Tufail ni. Sebab ada riwayat sebut, mak dia sebelum ni, dia pernah bersumpah dan bernazar untuk satu hal, satu perkara lah. Mungkin benda tu dah berlaku. Sumpah dan nazar dia kata kalau jadi benda hak dia bersumpah, benda hak dia bernazar, dia nak membebaskan seorang hamba. Tu sumpah dia. Mungkin dah berlaku benda tu atas dia, jadi bila anak balik hamba ni, jadi dia nak lunaskan lah sumpah dia tu. Bebaskan seorang hamba, bila kamu tawan dia dah jadi tawanan kita. Jadi bebaskanlah dia untuk lunaskan dia punya sumpah dengan nazar. Jadi menghormati mak dia, bebaslah kawan ni. Bila bebas, takkan nak tunggu situ lagi. Mestilah cepat-cepat nak balik ke Madinah. Dan dia mengguna jalan tembus. Jalan tembus maksudnya jalan pintas. Satu tempat nama dia Qarqarah. Di tempat ni lah Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri berhenti berehat. Bila berhenti berehat, tak lama kemudian datang dua orang yang dia tak kenal. Datang dua orang ni pun penat nak berehat di situ juga. Dua orang ini daripada suku Bani Kilab. Perlu diberi peringatan, tadi Bani Amir. Bani Kilab ni masih ada hubungan kerabat dengan Bani Amir. Tapi dia suku yang berbeza. Hak ni Bani Kilab, hak dua orang pergi berehat tadi. Hak buat onar tadi Bani Amir. Nak bagi mudah faham macam ni. Kalau di Mekah, ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib. Bani Hashim tetap Bani Hashim, Bani Muttalib tetap Bani Muttalib. Tapi mereka ni masih lagi dua-dua suku Quraisy. Dua-dua Quraisy, Bani Hashim pun Quraisy, Bani Muttalib pun Quraisy. Macamlah tadi Bani Amir,
Bani Kilab, tapi mereka masih kerabat yang sama. Tapi mereka berdua ni terlibat ke tak? Tak terlibat. Tak ada kena-mengena pun. Tapi bila dua orang ni terlena, tertidur, Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri bangun, pi bunuh dua orang ni. Seolah-olah nak revenge lah. Nak revenge balik kematian sahabat ramai-ramai tadi. Bagi dia menyangka sebab kabilah Bani Kilab ni masih ada hubungan kerabat dengan Bani Amir. Tak dapat Bani Amir pun, bantai kawan ni pun jadi. Bunuh kawan ni. Balik jumpa Rasulullah. Bila balik jumpa Rasulullah, bagi tahu peristiwa ni kat Rasulullah. Rasulullah dah bercampur antara dua perasaan. Pertama, mestilah sedih. Sedih sebab apa? Kehilangan sejumlah besar sahabat tadi. Mereka Rasulullah lepaskan dengan niat yang suci. Nak pergi mana? Nak pergi dakwah dan mengajarkan Islam. Tiba-tiba jadi lagu ni. Sedih Nabi. Yang kedua, geram. Geram dengan tindakan Amir bin Tufail tadi. Sehingga berkhianat dan sanggup membunuh sahabat-sahabat tadi. Sebab itulah ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah ni atas peristiwa ni, setiap kali solat subuh selama 30 hari Rasulullah baca kunut nazilah. 30 hari setiap solat subuh Rasulullah baca kunut nazilah untuk apa dia? Mendoakan keburukan dan kecelakaan orang yang melakukan peristiwa tersebut. Sebab di sisi Rasulullah tu besar. Kehilangan hampir 69 nyawa sahabat. Ada riwayat sebut demikian. Jadi satu lagi benda yang disesalkan oleh Rasulullah ialah Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri pi bunuh orang yang tak terlibat tu lah. Dua orang. Jadi sebenarnya di sisi Rasulullah sebelum ni Rasulullah ada perjanjian persahabatan dengan Bani Kilab tu. Jadi sebab itulah Rasulullah nak bayar apa? Nak bincang isu diat ni. Diat bagi pihak Amru bin Umayyah ni. Jadi dalam perjanjian Rasulullah boleh minta bantuan. Berkemungkinan lah orang-orang Islam dah bagi sumbangan untuk duit diat tu mungkin tak cukup. Jadi Rasulullah nak pergi jumpa pemimpin Yahudi ni nak minta top up lah, kita kata tolong bantu nak pergi bayar diat bagi pihak tu. Kan kita bersekutu. Jadi itulah tujuan Rasulullah. Ni baru kembali. Inilah flashback daripada saya. Kampung Pisang apa tu kan. Jadi dia balik semula. Tadi nak cerita pasal apa berlaku diat tu. Jadi bila Rasulullah pergi ke sana, jumpa dengan pemimpin Yahudi Bani Nadir. Nama dia ialah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Di satu masa, Huyai ni, dia jadi bapa mertua Nabi. Huyai ni jadi bapa mertua Nabi. Cari salah seorang isteri Nabi yang satu-satunya berdarah Yahudi. Siapa? Safiyah binti Huyai. Inilah. Safiyah binti Huyai itu Rasulullah kahwini 7 Hijrah selepas perang Khaybar tu. Selepas perang Khaybar. Jadi hak ni bakal bapa mertua lah dalam kes ni. Huyai bin Akhtab tu tak jadi apa-apa lagi. Jadi bila jumpa dengan Huyai, ringkas cerita Rasulullah ceritalah kedudukan sebenar. Apa tujuan Rasulullah datang untuk minta bantuan. Jadi dia pun buat helah kata, aku tak boleh bagi keputusan ni sebab melibatkan semua. Jadi beri masa untuk kami berbincang dan berfikir. Jadi sebelum mereka bincang dan fikir, Rasulullah diminta dengan sahabat duduk di satu sudut. Satu penempatan, satu rumah dan rumah tu di tepi bukit. Jadi Rasulullah dengan sahabat tunggu di situ. Dia pun pergi belakang. Pergi belakang rupa-rupanya Huyai bin Akhtab ni dia merancang untuk komplot dan bunuh Nabi. Dia nak minta seseorang pergi ambil batu yang besar, naik ke belakang bukit. Ambil batu besar tu, baling ke tempat yang Rasulullah dengan sahabat duduk berehat kat bawah tu. Jadi orang yang ditugaskan, diupah untuk lakukan tugas tersebut, dalam kitab sirah disebut nama dia Amru bin Jahshin. Hak kata nak ambil batu, hak nak pergi buang tu. Tapi sebelum benda tu berlaku, salah seorang pemimpin mereka yang lain, Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam ni sebut seolah bagi nasihat lah, ada juga Yahudi hak cerdik ni. Dia kata jangan sesekali kamu lakukan perkara tu. Macam seolah dia tegah. Sesungguhnya aku yakin dan percaya Muhammad akan diberitahu. Tengok, cerdik tak cerdik dia. Sungguhnya aku percaya dan yakin Muhammad akan diberitahu. Apa maksud dia? Dia yakin dan percaya kalau kita nak buat macam ni, pasti Allah akan hantar malaikat Jibril sampaikan wahyu apa benda yang kita nak buat ni. Dan satu lagi, apa yang kita nak buat ni seolah-olah akan menggagalkan
perjanjian persetiaan kita dengan Muhammad sebelum ni. Jadi seolah kita mengkhianati dan membelok kalau kita buat macam ni, tapi tak didengar. Bila tak didengar, mereka cuba nak buat benda tu, tapi Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, ceritakan kedudukan yang sebenar. Jadi Nabi pun minta sahabat segera bergegas keluar dari perkampungan Bani Nadir, terus kembali ke Madinah. Sahabat pun pelik lah. Benda hak kita mari nak minta tolong tak settle lagi, tak selesai. Tiba-tiba Rasulullah suruh cepat-cepat balik. Tapi tak ada seorang pun berani bertanya sepanjang berjalan balik. Sampai di Madinah baru Rasulullah cerita, pasal apa kita balik cepat-cepat? Tadi aku menerima wahyu bahawa mereka nak buat sekian tu. Besar tak benda yang mereka nak buat ni? Besar lah, sebab nak bunuh Nabi. Di sinilah kita boleh belajar satu benda. Apa yang kita boleh belajar, tuan-tuan? Kepelikan mentaliti Yahudi. Kepelikan mentaliti Yahudi. Yahudi ni kalau tanya mereka, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan yang kamu beriman? Pasti jawapan dia, Allah. Kamu percaya tak Nabi-Nabi? Walaupun dia tolaklah Nabi Muhammad. Nabi-Nabi selepas Nabi Musa, Nabi Bani Israel, Nabi sebelum tu, dia pasti akan jawab beriman dan percaya. Kamu percaya tak Allah turunkan Taurat pada Musa? Ya. Injil pada Isa? Ya. Zabur pada Daud? Ya. Tapi tuan-tuan cuba bayangkan, dengan hal demikian dinisbahkan pada mereka percaya dan beriman kepada Allah, percaya dan beriman kepada Nabi-Nabi dan Rasul, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada sebahagian Nabi Rasul, tapi dalam masa yang sama Allah rekod dan rakam dalam sejarah, mereka lah yang paling banyak membunuh Nabi-Nabi dan Rasul. Boleh bayang tak orang otak macam ni? Hak dia beriman tu Allah, hak dia beriman tu Nabi Rasul, hak dia beriman tu kitab. Kumpulan dia lah yang Allah cerita bunuh Nabi-Nabi dan Rasul. Mereka ni bengong punya pening mentaliti Nabi dan Rasul pun boleh mereka bunuh. Tergamak mereka nak bunuh. Pelik. Lepas tu kalau Nabi Muhammad, apatah lagi. Hak sebelum ni pun duk rajin bunuh dah. Satu lagi, Allah rakam dalam Quran An-Nisa 157. Mereka rasa bangga bila mereka dapat menangkap dan menyalib Nabi Allah Isa alaihi salam. Walaupun hak salib sebenar tu isu lain. Tapi Yahudi yang berpakat dan bersekongkol dengan pemerintahan interim Rom di Palestin pada masa tu, mereka lah yang memfitnah Nabi Isa. Kononnya Nabi Isa dan pengikutnya nak bangun memberontak terhadap pemerintah Rom. Jadi kawan ni pun carilah. Lepas tu bila cari dapat tu biarlah orang lain. Tapi nak habaknya bila dapat hukuman dia tiang salib. Jadi mereka berbangga seolah-olah campur tangan mereka dapat membunuh Nabi Allah ni. Teruk. Allah juga rakam dalam Al-Quran ulama-ulama yang dipercayai mereka. Ulama-ulama itulah yang mengubah status hukum Allah. Allah sebutkan mereka menghalalkan apa yang diharam Allah, mereka mengharamkan apa yang Allah halal. Hari tu kita dah cerita besar, menghalalkan dan mengharamkan sesuatu benda ni hak Allah. Orang lain tak boleh kacau. Nabi Muhammad pun tak boleh nak menentukan, kecuali datangnya wahyu daripada Allah. Benda ni boleh, benda ni tak boleh. Ulama yang ada dalam kitab tu pun ijtihad daripada nas Al-Quran, daripada hadis Nabi, nak kata benda ni boleh, nak kata benda ni tak boleh. Bukan main-main. Dia ni suka-suka je. Hak ni halal, hak ni haram, ikut dia. Antara lain, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah demi kepentingan peribadi dan saku mereka. Ni semua adalah bentuk penentangan terhadap Allah. Ni nak bunuh Nabi Muhammad. Olah pelik lah orang lagu ni. Kita tak kerti lah. Tapi Allah nak ajak kita. Baik. Atas dasar yang sama, cubaan membunuh Nabi, Nabi hantar sahabat dia Muhammad bin Maslamah. Macam tadilah. Muhammad bin Maslamah pergi minta kepada mereka. Mereka ni diberi tempoh cuma 10 hari. Sekiranya gagal berbuat demikian, keluar daripada bumi Madinah dalam tempoh 10 hari, maka hukuman dia adalah penggal, bunuh. Ni sebab mengkhianati janji satu, percubaan nak bunuh Nabi. Besar ni. Jadi mereka ni sama macam kain ukok juga. Berani kau menakut? Sembang kencang lah, nakut. Jadi bila penakut, setuju nak keluar. Bila setuju nak keluar, bapak segala bapak tu mari pula. Tadi lah. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul.
Sebab suku Khazraj, dia pemimpin Khazraj, Qainuqa dengan Bani Nadir. Tapi dia tak pergi jumpa Nabi. Sebab apa? Sebab hari tu dah dia minta keamanan nyawa. Ni buat onar kali kedua, tak berani lah nak minta benda yang sama. Tapi dia pergi kepada Huyai bin Akhtab dengan Salam bin Mishkam. Dia kata apa? Dia kata, kalau kamu keluar dan diusir, kami pun akan ikut keluar bersama kamu. Oh, kencing kuat tu. Kalau kamu ni diusir keluar, kami pun, hak sekutu kamu sebelum ni, akan keluar bersama kamu. Jadi aku minta kamu bertahan. Kerana apa kamu bertahan? Kerana kamu perlu ingat, di belakang aku ni ada pengikut aku 2,000 orang. Cuba bayangkan, kamu dengan jumlah kamu, aku topak pula dengan 2,000, kemudian kita masih ada sekutu kamu, Yahudi Bani Quraizah. Dia pun akan tolong kita. Kemudian satu suku lain, suku Bani Ghatfan, juga akan tolong kita. Sebab apa? Aus dengan Khazraj tak ada dah. Sebab jadi sahabat Nabi dah. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan permainan mentaliti seperti ni. Orang yang tertekan, tiba-tiba mari habaq, di belakang aku ada 2,000, akan tolong kamu. Kemudian ada saudara kamu lagi, Yahudi Bani Quraizah. Mari lagi suku tu kita, Bani Ghatfan. Kita boleh tak lawan Muhammad dengan jumlah besar ni? Boleh. Tapi sembang kencang lah. Bila kawan ni hak nak keluar dah, bila dengar ayat-ayat macam ni, jadi semangat balik lah. Dah hak ni 2,000, hak ni nak mari, hak ni nak mari. Jadi menolak untuk keluar. Bila menolak untuk keluar, maka Rasulullah pun kepung lah. Jadi bila Rasulullah kepung, Allah campak apa? Saya tak baca habis. Wa qazafa fi qulubihimur ru'ba. Dan Allah telah melemparkan dan mencampakkan dalam hati mereka perasaan cemas dan takut. Sebab tu mereka bertahan dalam benteng mereka tu, Allah letak dalam hati musuh ni cemas dan takut. Kerana apa cemas dan takut? Okey, kita boleh tengok. Cuba tengok ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ni Allah nak cerita benda tadi. Alam tara ilal ladzina nafaku. Tidakkah kamu melihat orang yang nafaku? Allah sebut terus sifat tu, nafaku. Manusia yang munafik. Merujuk pada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yaquluna li ikhwanihim. Dan dia berkata kepada sahabat-sahabat dan saudaranya, allazina kafaru, yang kafir itu, min ahlil kitab, daripada Yahudi Bani Nadir. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Sekiranya kamu keluar ataupun diusir, kami juga akan keluar bersama kamu. Kataan tu Allah rakam. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Dan kami sesekali tidak akan memberikan ketaatan kepada sesiapa pun yang menyusahkan kamu selama-lamanya. Walaupun arahan tu, perintah tu datang dari Muhammad sekalipun, kami tidak akan taat. Kalaulah perintah tu untuk menyusahkan kamu, Yahudi Bani Nadir, kami tak akan taat perintah tu selama-lamanya. Maksudnya kami akan menyebelahi kamu dan kami tak akan taat perintah Muhammad. Wa in qutiltum, dan sekiranya kamu diperangi, lanansurannakum, kami yang akan membantu kamu. Wallahu yashhadu. Ini poin dia. Dan Allah menyaksikan bahawa innahum lakazibun, sesungguhnya mereka tu adalah pembohong, penipu, pendusta, kencing berdiri, sembang kencang. Baik. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah di luar tu minta sahabat dia tebang sebahagian pohon-pohon kurma daripada kebun kurma Yahudi Bani Nadir. Sebab sebelum sampai ke benteng mereka tu dipenuhi dengan kebun kurma. Oh, saya terlupa. Saya habaklah sikit. Antara sisi istimewa tiga Yahudi ni. Kalau Yahudi Bani Qainuqa, mereka terkenal dengan pertukangan. Bab pertukangan emas, Yahudi Bani Qainuqa. Pertukangan barang-barang besi, terutama senjata. Buat topi besi, buat baju besi, buat baju perang, buat pedang dan sebagainya tu, kehebatan Yahudi Bani Qainuqa. Manakala kalau Yahudi Bani Nadir, mereka terkenal dengan pertanian. Sebab tu Yahudi Bani Nadir banyak kebun-kebun kurma, kebun-kebun buah.
Kebanyakan buah-buah sebahagian besar yang ada di pasar tu adalah datang dari kebun Yahudi Bani Nadir. Manakala yang terakhir Quraizah dia terkenal dengan ekonomi. Dia bab ekonomi. Jadi bila Bani Nadir terkenal dengan pertanian ni, banyak kebun-kebun sebelum nak masuk tu. Jadi Rasulullah suruh sahabat tebang sebahagian. Tebang-tebang tu, pergi kumpul satu tempat, cuh api. Bila cuh api, jadi apa? Mengeluarkan api yang besar dan marak. Asap berkepul-kepul dengan tujuan nak bagi rasa gerun, takut dan cemas kepada musuh yang bertahan dalam benteng tu. Kebun kamu kami dah ranapkan. Kalau kira, bila kita baca etika dan seni peperangan Rasulullah, benda ni boleh buat ke tak boleh buat? Kan antara larangan Rasulullah, jangan tebang pokok, jangan pangkas pokok, jangan rosakkan tanaman, jangan rosakkan kebun. Tapi ni berbeza. Ni berbeza. Sebab ni dengan izin Allah. Baca ayat 5. Ma qata'tum min linatin, dan apa saja yang kamu potong atau apa saja yang kamu tebang daripada pohon-pohon kurma daripada pihak musuh, au taraktumuha, ataupun yang kamu tinggalkan. Maksudnya hak kamu tak tebang, qaimatan ala usuliha, tetap berdiri di atas asalnya, fa biiznillah. Dua-dua ni dengan izin Allah untuk konteks perang ni. Waliyukhziyal fasiqin, dan dia dilakukan semata-mata untuk menghinakan orang-orang yang fasik itu. Jadi di luar tu, kebun kita kena tebang dah, kebun kita kena bakar dah. Dalam ni kita dah hampir putus bekalan makanan. Allah pula campak gerun, cemas, takut. Lepas tu yang paling menyedihkan, apa yang dikencing oleh geng tu tadi tak sampai-sampai. Kami teruk dah ni. Mana hak kata belakang kamu 2,000 orang tu, sekok pun tak sampai. Kena tipu dah kita ni. Mana geng-geng Yahudi Bani Quraizah, saudara Yahudi, tak datang juga. Mana suku Bani Ghatfan, tak datang juga. Di sini Allah nak mengajar, orang Yahudi ni memang bangsa cerdik, memang otak bergeliga. Tapi cerdik Yahudi pun kena kencing dekat siapa? Orang munafik juga. Sebab sifat munafik ni dia tak duduk pada satu-satu agama, tak duduk pada satu-satu bangsa, tak duduk pada satu-satu warna kulit. Dia semua boleh terjebak dan terjerumus dengan sifat ni. Orang Islam boleh terkena tak sifat munafik? Boleh. Hindu boleh, Kristian boleh. Bangsa Mak Saleh pun boleh jadi munafik, bangsa Melayu pun boleh jadi munafik. Warna kulit, hak kulit putih pun boleh jadi munafik, hak kulit hitam boleh jadi munafik. Hebatnya munafik sebab sifat dia talam dua muka. Pi belah ni dia sembang lagu ni, pi belah ni dia sembang kencing berdiri, pi belah ni dia sembang kari. Dia macam-macam. Dia boleh tukar dia punya personality tu. Yahudi hak cerdik tu pun kena juga kat dia. Akhir sekali menyerah. Bila menyerah, boleh keluar. Rasulullah jamin keamanan nyawa, tapi dengan syarat bawa barang-barang keperluan dan berharga kamu sahaja. Nak keluar boleh, tinggalkan satu benda, segala alatan dan perkakasan perang tak boleh bawa, kena tinggal di sini. Jadi dalam kitab sirah menyebut harta rampasan ada lebih kurang 50 topi besi, 50 baju besi, 200 lebih ke 300 lebih bilah pedang. Okey lah tu, banyak dah tu persediaan sekurang-kurang untuk perang lagi. Hak lain boleh, tak ada masalah, bawa lah. Kalau kita nisbah hari ni kena usir, kita habaklah, jangan lupa kamu nak keluar tu IC kena bawa. Bukan IC, maksudnya kita nak habak lah ni, hak penting-penting. Pasport kamu jangan tinggal, sebab kamu nanti nak keluar, nak pergi negara orang ke, nak pergi tempat lain. CJ LCE, CJ MCE, UPSR, SPM, CJ PhD, CJ degree bawa semua. Kok nak pergi minta kerja lain tempat orang ke. Dan ada riwayat yang menyebutkan, ada mereka ni sebelum keluar tu mereka merosakkan dan memusnahkan rumah mereka sendiri. Maksudnya mereka sendiri yang menjahanamkan rumah mereka. Sebab kita keluar ni confirm tak balik dah. Jadi ini sebagai kenangan. Biarlah kita keluar dan kadang kita sendiri, tangan kita yang robohkan rumah-rumah kita. Jadi ada sebahagiannya cabut pintu rumah dengan cabut tingkap rumah, bawa sekali sebagai kenangan. Rumah kita lama dah duduk sini, dalam kampung ni kena halau, tak akan boleh masuk punya. Jadi sekurang-kurang bawa lah jendela dengan pintu rumah. Sampai tempat baru boleh sekurang-kurang boleh cerita kat cucu, ni jendela apa tu, ni pintu apa tu. Ni lah zaman tok-tok kita dulu di Mekah, di Madinah, kena halau dekat Muhammad akibat membelok dan berkhianat. Tinggal ni lah pintu rumah. Dan sekurang-kurang boleh cerita lah
sejarah tu kat anak cucu. Keluarlah. Ada riwayat juga menyebut hampir 600 ekor unta. Maksudnya keluarga masing-masing lah tu. 2 tempat sasaran utama, 1 bumi Khaybar. Nanti 7 Hijrah, Yahudi ni jugalah hak Nabi nak berperang, perang Khaybar tu. 1 lagi banyak menuju ke bumi Syam. Negara-negara di Syam tu, pergi bertebaran di sana. Jadi ni adalah pengusiran yang kedua. Jadi nanti setahun kemudian, tahun 5 Hijrah, lepas perang Ahzab. Perang Ahzab pun isu benda yang samalah. Tentera bersekutu datang ke Pong Madinah, patut Quraizah satu-satu tinggal, tolong Nabi. Dia pula pergi bersekutu dengan musuh, nak serang daripada dalam. Ni pun lepas habis perang Ahzab, dia pula kena halau pula. Semua tu adalah pengkhianatan dan pembelutan. Semua Rasulullah dah halau. Tapi hari ni agak-agak sabar, macam panggil balik je, suruh masuk Mekah Madinah. Perangai PL tak? Tambah-tambahlah ni boleh muka nak Arab sikit, muka putih sikit, bubuh nama. What is your name? Muhammad. What are your religion? I'm Muslim. Tak ada apa. Padahal dalam hati tu pekat Yahudi ke, pekat musuh Islam ke. Dah rupa nak dekat Arab, bubuh nama Islam, pakai jubah, pakai serban, tak ada apa. Jadi itulah kisah tentang pengusiran yang kedua Yahudi Bani Nadir selepas Bani Qainuqa. Mungkin lepas ni kita boleh cerita tentang pengusiran yang ketiga. Patut saya berasa apa pun, rupanya jam ni tak bergerak. Saya dah ingat tak pukul 9 lagi. Syok kita tengok tak pukul 9, apa 9 suku lah. Padan lah. Kita dah ingat tak pukul 9 lagi tu. Duk tengok tak pukul 9, duk tengok tak pukul 9. Okey, kita berhenti di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu